Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, semalam saya percaya malam tadi saya percaya ramai yang mungkin menonton live di Sinar Harian berkenaan dengan wacana Sinar. Tajuk dia adalah KWSP 2.0 tak beri merajukkan rakyat. Okey, yang mana terdapat 3 orang panel yang dipanggil di dalam sesi live berkenaan untuk membincangkan berkenaan dengan tuntutan pengeluaran KWSP yang dinamakan KWSP 2.0. Dan ada beberapa perkara yang menarik perhatian saya di dalam sesi perbincangan ataupun sesi wacana ini, yang mana pertama sekali sebelum sesi ini berlangsung secara live, perbincangan terhadap sesi ini telah pun ditukar daripada KWSP 2.0 telah pun menjadi KWSP secara bersasar. Okey, itu yang perkembangan yang pertama lah. Dia tidak lagi membawa sebarang isu berkenaan dengan KWSP secara for all untuk pengeluaran kepada semua pencarum, kerana hal ini telah pun dibincang ataupun di dalam sesi wacana yang sebelum ini telah pun dibincangkan beberapa kali. Jadi kalau kata dilakukan perbincangan berkenaan dengan orang kata kaedah yang sama, pada saya tidak ada sebarang faedah pun, kerana hari itu dah bincang tak bersetuju, sebelum ni pun dah bincang tak bersetuju, banyak kesan-kesan yang dikatakan tidak baik dan sebagainya. Jadi kalau kata dilakukan untuk perbincangan dengan matlamat ataupun motif yang sama, dia tidak akan membawa sebarang perubahan. Okey, kemudian ianya telah ditukarkan semalam kepada pengeluaran secara bersasar. Dan apabila pengeluaran secara bersasar ini menjadi satu medium dalam sesi wacana ini, yang mana perkara ini telah pun dibangkitkan oleh host di dalam wacana sinar tersebut, perkara ini tidak dapat dielakkan seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini. Apabila kita mengaitkan pengeluaran ini secara bersasar, kita membawa isu secara bersasar, tidak ada satu pihak pun yang boleh menafikan tentang keperluan untuk melaksanakan pengeluaran ini bagi golongan-golongan yang terkesan yang bersasar ini. Hal ini telah pun terbukti apabila kedua-dua panel yang pertama adalah saya lupa dah nama yang berhormat Ahli Parlimen Petaling Jaya, YB Lee Chian Chong, dan juga Profesor Dr. Aimi, pengasis ekonomi, yang mana kedua-duanya telah pun dalam orang kata yang jelas, bahasa yang mudah, bersetuju dengan kaedah ataupun bersetuju dengan tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar. Malah Profesor Dr. Aimi sendiri telah pun menyatakan beberapa kali, 2 ataupun 3 kali dalam sesi tersebut, apabila orang memerlukan ataupun orang meminta tolong, kita perlu tolong, kita wajib tolong. Beliau telah menyatakan perkara tersebut beberapa kali. Bagi kedua-dua panel ini, yang mana mereka ini merupakan jemputan untuk membicarakan tentang isu ini secara profesional, mereka telah mengeluarkan cadangan. Contohnya adalah dengan memberikan memberikan kadar dividen yang lebih tinggi bagi golongan muda, dividen yang berperingkat, untuk membaik pulih semula wang caruman bagi pencarum apabila mencapai pada usia persaraan. Kemudian satu lagi cadangan adalah dengan meningkatkan kadar caruman daripada pihak majikan, yang mana sekarang ini pihak majikan membayar sekitar 16%, dan daripada kita pula adalah sebanyak 11%. Tetapi ada yang mengambil pengurangan, yang mana sebanyak 9% telah pun dibuka oleh kerajaan sebelum ini dalam tempoh setahun. Jadi kedua-dua cadangan ini dengan kadar dividen yang lebih tinggi, kadar dividen yang berperingkat serta caruman yang lebih tinggi daripada pihak majikan adalah 2 cadangan yang baik untuk memulihkan wang caruman pencarum yang telah pun kurang sebelum ini. Dan perkara ini perlu dilakukan secara holistik, bukan saja untuk mereka yang bersasar ini, tetapi ianya adalah kepada semua pencarum, bagi memastikan pencarum ini bersedia dan pencarum ini mempunyai wang caruman yang secukupnya apabila mencapai kepada usia persaraan. Dan kedua-dua panel ini juga memang secara jelas tidak boleh menolak orang kata tuntutan ini setelah banyak kali ditekan oleh pihak host dan juga sebagainya. Namun apa yang saya perlu highlightkan ataupun perlu kongsikan sikit di sini adalah apabila host menyatakan berkenaan dengan keperluan untuk menyediakan anak sekolah untuk sambutan bulan Ramadan, hari perayaan dan juga sebagainya. Pada saya,
untuk pengeluaran kredit BSP ini secara bersasar ini, kita harus fokus kepada tujuan asalnya. Bagi tujuan pendidikan, bagi tujuan untuk orang kata persiapan untuk puasa raya dan sebagainya, ianya perlu didatangkan orang kata daripada jenis-jenis bantuan yang lain, penambahbaikan dalam bentuk bantuan yang lain. Contohnya supaya kita tahu ahli parlimen sekarang telah dikurangkan pembelanjaan mereka sebanyak 70%. Jadi mungkin 70% daripada 222 orang ahli parlimen ini boleh disalurkan dalam bentuk bantuan kepada rakyat. Yang mana janganlah pula kalau kata dibenarkan pengeluaran kredit BSP secara bersasar selepas ini. Tetapi dari segi orang kata persekolahan dan sebagainya, yuran masih lagi sama, perlu bayar PIBG, perlu bayar kos itu dan ini, harga makanan tak turun, malah lebih meningkat. Sedangkan yang boleh keluarkan wang caruman ini hanyalah sekitar 3 ataupun 4 juta pencarum saja. Total pencarum kita ada 14 juta pencarum, 10 juta tidak boleh mengeluarkan. Total rakyat Malaysia kita ada 32 juta rakyat Malaysia, yang mana 28 rakyat juta tidak ada ataupun tidak boleh mengeluarkan wang caruman kredit BSP. Jadi jika perkara-perkara lain berkenaan dengan pendidikan, berkenaan dengan kesihatan, berkenaan dengan bekalan bahan mentah, makanan dan sebagainya tidak ada perubahan ataupun dijadikan alasan untuk masih lagi tinggi disebabkan oleh pengeluaran kredit BSP yang hanya memanfaatkan 3 ataupun 4 juta rakyat Malaysia daripada kalangan pencarum kredit BSP, ini bukanlah satu tindakan yang bijak. Sebab dalam melaksanakan tuntutan dalam pengeluaran secara bersasar ini, kerajaan juga harus lari dengan isu-isu bantuan dan juga isu-isu orang kata berkenaan dengan harga barang dan juga perkara-perkara yang lain. Biar semuanya orang kata bergerak selari bagi meredakan tekanan seluruh rakyat Malaysia. Yang tertekan bukan hanya 320,000 yang mengisi borang aduan, tetapi seluruh rakyat Malaysia tertekan dengan keadaan yang dialami oleh kita sekarang ini. Jangan ada pihak yang pula lepas ini mengambil kesempatan, dah boleh keluar kedai BSP dah, jadi kedai makan, harga makan makin bertambah, menu ramah dah tak ada, sebagai contoh. Sebab padahal yang boleh keluar ni berapa juta je kan. Jadi perkara-perkara ini juga harus diambil berat oleh pihak kerajaan, terutama sekali dalam bidang pendidikan. Manakala saya masih mempunyai anak kecil yang bersekolah dan saya melihat kos-kos yang perlu dibayar, termasuk juga dengan penyediaan untuk pakaian, alat tulis dan juga perkara-perkara yang lain, saya merasakan isu pendidikan percuma ini perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam masa yang segera, selain daripada melaksanakan tuntutan pengeluaran kredit BSP yang diminta oleh kalangan pencarum itu sendiri. Jadi dengan segala idea yang telah pun dibincangkan semalam, tidak ada sebarang penafian yang boleh dilakukan. Walaupun terdapat sedikit kebimbangan, tetapi kebimbangan terhadap keadaan pencarum pada masa ini lebih besar daripada kebimbangan keadaan pencarum pada masa depan. Kita berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan dan melaksanakan pengeluaran kredit BSP secara bersasar ini dalam keadaan masa yang segera. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya, Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.